Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma arhamna bitarkil ma'asi abadan ma abqaitana warhamna an natakallafa ma la ya'nina. وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sidang hadirin yang dikasihi, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dapat sekali lagi kita bertemu. Yang mana malam terakhir yang kita bertemu pada tahun lepas, lama bunyi kan, 16 bulan 12 yang lepas, dan kita berhenti mengenai asyak fi adad rakaat. Makna syak tentang bilangan rakaat. Walaupun perkara ini yang biasa kita dengar, yang biasa kita perhatikan daripada perbuatan-perbuatan jemaah-jemaah lain, tapi malam ni kita ibaratkan sebagai ulang kaji lah. Maknanya kita peringat balik yang mungkin kita dah tahu, kita menambahkan lagi pengetahuan kita insya-Allah. Dan tuan yang dikasihi, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dia kata asyak fi adadi rakaat. Kita syak ataupun ragu-ragu tentang bilangan rakaat. Idza syakkal musalli fi adadi rakaat allati ata biha kama law syakka hal shalla thalathan aw arba'an aw hal sajada wahidah asnatain fayafrudu al-adad al-aqal. Apabila seseorang itu syak tentang bilangan rakaat yang telah dilaksanakan, sama ada seperti mana dia syak, adakah dia sembahyang 3 rakaat atau dah 4 rakaat, ataupun dia ragu-ragu adakah dia baru sujud sekali ataupun 2 kali, maka sifirnya fayafrudul adal aqal, maka hendaklah dia ambil bilangan yang kurang. Kalau dia kata sembahyang dia ni adalah sembahyang isyak, jadi dia ragu-ragu adakah dia bangkit ini rakaat ketiga atau keempat, maka sifir dia, maka dia anggaplah dia baru bangkit pergi pada rakaat yang ketiga. Begitu juga seorang yang ragu-ragu tentang sujud. Nah, banyak sangat fikir dalam kepala ni, macam-macam masuknya. Nah, lepas ni pula anak start sekolah, anak raya lah pula, lepas ni pula banyak benda dia fikir, maka dia tak teringat adakah aku baru sujud sekali atau 2 kali dah, maka dia kena ambil bilangan sujud hak paling sikit, iaitu sekali. Nah, wa ya'ti bi rak'ati fil halatil ula, maknanya nak jenis orang ragu-ragu adakah dia ni bilangan rakaat cukup tak cukup, kurang atau lebih, ambil bilangan kurang. Begitu dengan sujud, li'annal asal adam fi'liha, kerana kita pegang pada kaedah, maka asal-asalnya dia tak buat lagi. Wa yasjudu fi halataini lisahwi litaraddudi fi ziyatiha, maka akhirnya sekali maka disunatkan dia sujud sahwi kerana dia ragu-ragu tentang adakah dia ni telah tambah bilangan atau sebaliknya. Keadaan ini berdasarkan kepada sebuah hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza syakka ahadukum fi salatihi, apabila seseorang itu ragu tentang bilangan rakaat solatnya, falam yadri kam shalla, berapa sebenarnya dia telah sembahyang, thalathan aw arba'an, 3 rakaat atau 4, falyatrah syak, maka dia kena buang keraguan, wal yabni ala mastaiqan, dan binalah keyakinan. Bagaimana nak buang syak, bagaimana nak bina keyakinan? Maka tidak ada cara lain, dia kena ambil bilangan yang sedikit. Yang falyaftara syak, dia kata summa yasjudu sajataini, dan akhir sekali hendaklah dia sujud 2 kali sujud qabla an yusallim, sebelum dia bagi salam. Fa in kana shalla khamsan,
Sekiranya dia bangkit tadi menyebabkan dia jadi sembahyang 5 rakaat, maka sujud sahwi itu akan mencukupkan sembahyangnya menjadi 4. Wa in kana shalla itmaman li arba'in, sekiranya dia membuat keputusan ambil yang kurang itu adalah keputusan yang tepat, maka dia kata kanata tagriman li syaitan, maka 2 sujud sahwi itu diibaratkan dia telah menghina syaitan. Jadi maknanya kita faham sekarang ini, maknanya kalau kita ambil hak mana kurang, itu lebih afdal. Sebagaimana saya dah ulang banyak kali, kalaulah takdirkan kita ragu-ragu, kita dah ambil wuduk, tak ambil wuduk lagi, maka lebih baik kita ijtihad, kita tak ambil lagi, pergi ambil. Kalau kata-kata bilangan rakaat sembahyang asar, katanya 4 rakaat, kita ragu adakah 4, 3, maka ambil 3 itu boleh membinakan keyakinan. Walau bagaimanapun, sebagaimana yang saya sebut sebelum ini, jangan jadikan amalan. Jangan jadikan amalan. Maklumlah kadang-kadang umur ni dah naik 48 dan ke atas, 50 dah ke atas, mulalah penyakit was-was ni menguasai dirinya. Kadang-kadang dah basuh muka dengan cantik, dan ketika basuh lengan, maka was-was pula, bawah dagu kena ke tidak, undur balik, ambil air semayang pula. Lepas basuh muka cantik, bawah dagu pun kena, time basuh tangan, was-was pula, niat kau tidak lagi. Itu yang jadi bergaduh dengan anak isteri pagi-pagi. Orang duk kalut nak pergi sekolah, kita pergi ambil wuduk sampai setengah jam dalam tu. Nak ajak isteri, nak ajak anak-anak semayang Jumaat sekali, tiap-tiap kali semayang asar 6 rakaat. Tiap kali sembahyang maghrib 5 rakaat. Subuh tu jarang 2 rakaat, 3, 4 biasa. Ini yang kadang-kadang penyakit ini pun kalau kita amalkan selalu, boleh maknanya dia menjadi masalah. Jaranglah kadang-kadang imam ni, kadang-kadang dia terlupa baca kunut, terlupa baca ayat awal ni, kadang-kadang imam yang sama tu setahun sekali pun tak berlaku. Jarang-jarang berlaku. Tapi yang jarang berlaku inilah yang kadang-kalanya bukan orang biasa, Pak Imam pun kelang kabut jadi. Sebab jarang-jarang berlaku. Tapi bukan bermakna saya suruh tuan-tuan buat selalu. Tapi hati-hati. Okey. Sebagaimana yang kita sebut baru ni, maknanya ambil bilangan kurang itu adalah bilangan yang paling meyakinkan kita. Yang berikutnya, dia kata asyakku fil irtikabil manhi anu. Maknanya seseorang tu ragu-ragu, adakah dia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ditegah dalam solat yang mengakibatkan dia ni batal sembahyang. Dia ragu-ragu. Tadi aku bercakap ke tidak? Tadi aku buat benda-benda yang boleh membatal solat aku ke tidak? Kadang-kadang kita bunyi pintu, regang, tutup. Kita paling kepala, tiba-tiba timbul, adakah badan aku paling sekali ke tidak? Ini penyakit-penyakit yang sangat bahaya kalau kita kekalkan dalam diri kita. Walau bagaimanapun, pekoh ni kerja dia tetap kena beritahu solusinya, penyelesaiannya. Okey. Antaranya dia kata, dia sebut di sini dia kata asyakku ba'das salam. Seseorang yang berlaku syak selepas salam. Ini secara umumnya kita dah sebut banyak kali. Secara umumnya, kalau seseorang itu berlaku syak, ragu-ragu di dalam solat, maka hendaklah dia lakukan perbuatan itu. Khususnya perbuatan-perbuatan menyebabkan sah batal solat kita. Duk tengah-tengah semayang sebelum bagi salam, tiba-tiba teringat, aku semayang ni cukup tak cukup lagi. Ni belum cerita belum bagi salam ni. Cukup tak cukup lagi ni. Kalaulah kita tidak boleh buat keputusan sebelum kita bagi salam, kita ni dah cukup ataupun tidak, maka menjadi kewajipan untuk kita tambah pergi 1 rakaat lagi. Tapi lainnya cerita, kalaulah dia berlaku selepas kita bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Pada awalnya tidak ada masalah. Tak jadi masalah. Okey je. Tiba-tiba astagfirullah sekali, astagfirullahalazim, pak dia datang. 3 ke 4. Dia tak boleh buat keputusan. 3 ke 4. Maka anggap solat kita selesai. Sebab apa? Benda keraguan tu datang selepas solat. Berbeza keraguan datang sebelum kita bagi salam. Kalau keraguan selepas bagi salam, selesai masalah. Walau bagaimanapun ada ketika berlaku.
Benda ni syak berlaku selepas sembahyang. Lepas sembahyang, tiga ke empat, kita bina keyakinan, betul tak cukup solat dalam hati kita. Maka kita kena tengok tempoh kita berhenti tadi tu lama ke pendek. Kalau setakat astaghfirullahalazim, tiba-tiba berhenti sekejap. Fikir balik, cukup tak cukup, bina keyakinan memang tak cukup. Kalau kata duk main dindong, tak ada masalah. Ni betul-betul tak cukup. Selepas bagi salam, kita boleh sambung balik solat kita tanpa perlu ulang balik solat kita yang seluruhnya. Katakanlah tak cukup solat 1 rakaat, selepas tu yakin bahawa tak cukup, maka kita boleh niat, aku masuk solat balik. Nah, Allahu Akbar, naik pergi ke atas. Jadi caranya, kalau kita dah tukar duduk bersila, maka duduk balik tahiyat akhir, maka aku niat masuk solat balik, Allahu Akbar, maka tambah je 1 rakaat. Ini sekiranya jarak kita berhenti tidak begitu jauh. Tapi saya ulang banyak kali, jangan diamal perbuatan tersebut. Nah, tapi kalau berlaku jarang-jarang, nak buat macam mana? Nah, sebab kita manusia biasa. Idza syakka ba'da salam wal khuruj min as-salah fi tark fardh fiha ghair niyyati wa takbiratul ihram fa inna hadha syak la yu'athi ala sihhati salati. Ini dua ni, pak cik dua ni cukup bahaya. Kalau kita ragu-ragu, kita rukuk ke tidak, selepas kita bagi salam, Assalamualaikum. Aku ni bukan setakat rakaat tadi. Kadang-kadang kita cerita, rakaat kedua tadi aku rukuk ke tidak. Nah, selepas bagi salam ni. Jadi kalau kita duk main dindong, maka abaikannya. Tetapi jangan cuba buat hal untuk 2 tempat ni. 2 tempat ni kalau kita ragu-ragu, maka sembahyang kita dianggap overallnya batal. Tempat mana tuan-tuan? Pertama, niat. Yang kedua, takbiratul ihram. Hati-hati dengan pak cik dua ni. Jadi kalau pastikan kita niat betul-betul, takbiratul betul-betul, maka kalaulah dua ni tak berlaku keraguan, maka solat kita tak jadi masalah. Sebab lepas dah sembahyang. Tapi kalau walaupun lepas sembahyang, dua-dua ni meragukan kita, maka wajib sembahyang semula. Terutama tadi sembahyang Zuhur tadi, Jumaat tadi. Jumaat tadi, kalau kita sembahyang Zuhur, kita sembahyang Asar, biasa Maghrib, contohnya kita. Lepas Assalamualaikum, tiba-tiba hati kita ni teringat. Aku ni niat berjemaah ke tidak? Maka solat kita sah. Tapi pahala jemaah tak ada. Pada muka, siapa suruh tak niat betul-betul? Tak boleh. Tapi sembahyang Jumaat, minta maaf. Sebab sembahyang Jumaat ni wajib kena berjemaah. Kalau ragu-ragu tentang aku niat berjemaah atau tidak, sembahyang Jumaat kita dianggap sebagai batal. Sebab syaratnya mesti berjemaah. Ustaz, kalau saya ni ragu-ragu, contohnya sembahyang Maghrib tadi, saya niat dah sembahyang Maghrib, cantik dah sembahyang Maghrib tadi. Tiba-tiba pada rakaat yang kedua, cuma saya terdetik di hati saya, adakah saya niat berjemaah ataupun tidak? Isu kat situ. Jadi tak payah fikir panjang, terus mari lintasan kita, aku ikut tu imam tu. Tak payah nak takbir semula. Tiba-tiba dia baca kulit, tu baca bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Ni mazhab mana pula? Tak payah. Terus aku hadirkan mana aku niat ikut tu imam. Tak ada masalah. Cuma pahala Jumaat di mana? Pahala Jumaat dapat tempat kita niat tadi. Rakaat pertama, keep the change. Tak ada. Tapi kalau takdirkan kita dah memang niat, cuma kita ragu-ragu Jumaat niat ke tak. Kita segi originalnya memang kita niat sahaja ke sembahyang Maghrib ikut imam dah. Cuma setan datang, kita was-was contoh. Jadi kita berniat sekali lagi. Jadi dapat ketika itu ataupun yang awal dikira dapat yang awal. Cuma yang tadi yang betul-betul dia niat, yang ragu-ragu tu memang betul dia tak niat. Sebab itulah ni sedikit petua. Dia apabila kita ni, walaupun pandangan ini adalah pandangan segelintir ulama. Minta maaf dah kat belakang. Kita pakai mazhab mandi wajib. Contohnya besok kita kena mandi wajib. Malam ni kepala kita dah set dah, aku nak mandi wajib. Jadi maknanya apabila kita turun bilik air tu, kita niatlah mandi wajib. Sekiranya berlaku ragu-ragu,
selesai masalah kita. Melainkan kita rasa, badan aku panas lah, aku nak pergi mandi. Maka mandi wajib tak sah. Begitu juga apabila kita nak mari masjid. Mari masjid ni, ada siapa-siapa mari masjid ni nak mari tidur. Kalau tak kedirkan tuan-tuan mari masjid sebab kena halau ke isteri, sebab tak mari sembahyang jemaah, betulkan niat balik. Jadi maknanya apabila kita tiba-tiba ragu-ragu dengan niat kita tadi, maka niat asal kita tadi sudah pun memadai. Itu untuk membina keyakinan kita. Nak membina keyakinan kita. Nah, sama juga. Kalau kadang-kadang isunya tu imam baca sedap sangat. Sedap tu imam baca, ya Allah. Kita pun tahu sebagai tugas sebagai makmum, kita kena baca Fatihah sendiri. Nah, tapi tiba-tiba kita ragu. Adakah aku baca Fatihah atau tidak? Nah, maka kita pegang prinsip bahawa Fatihah imam itu Fatihah kita. Nah, sebab apa? Kita nak suruh kalau boleh sebanyak mungkin kaedah-kaedah yang boleh menyebabkan kita ragu-ragu di dalam solat kita. Kita nak mengelak. Itu pentingnya kita solat berjemaah. Itu pentingnya. Nah, sebabnya solat berjemaah ni banyak membantu kita khususnya dalam isu kita ni ragu-ragu atau syok dalam solat kita tadi. Wallahu a'lam bissawab. Baik, saya buka soalan, silakan. Tak nak? Cantik. Tak apa. Saya tak tahu tuan-tuan faham ke tidak atau mungkin tuan-tuan segan nak bertanya. Tempat masjid besar ni kadang-kadang segan nak bertanya. Amma idza syakka. Okey, kalau kat belakang sana tu nak bertanya, segan, hantar WhatsApp kat saya. 012 225 1971. Okey, 012 225 1971. Ni saya buka telefon dekat depan saya. Jangan tanya soalan matematik sudah. Tanya soalan berkaitan je. Amma idza syakka, dia sebut tadi, wa syakka fi tarki syatu ba'da salam ka syakki fi tarkil fadl fil asah falau syakka ba'da salam hal kan mutatahhiran masalan falan yu'athir hadha syak. Sama juga. Kalau saya sebut tadi, kalau keraguan itu berlaku selepas waktu solat, selepas solat kita selesai, selepas salam, melainkan tempat untuk takbiratul ihram dan juga niat, maka abaikan keraguan kita tadi. Baik, kita pergi lagi. Paling dahsyat sekali, dah terlupa kena sujud sawi. Lepas sujud sawi pun terlupa. Dah buat ke belum? Ni tahap makrifat ni. Banyak sibuk sungguh ni. Dah kunut tak ingat, kunut tak baca dah, tak terlupa. Sekarang nanti nak sujud sawi tu pula, terlupa pula sujud sawi. Ataupun duk tengah sujud sawi, terlupa aku sujud sekali ke dua kali. Ini tarah-tarah Perdana Menteri ni. Kalau sampai kat ni. Okey, tak perlulah kita sampai kat ni. Kita sibuk macam mana sekalipun, kita kena fikir bahawa kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak kena benda ni berlaku dalam hidup kita, maka ada something dengan jiwa kita. Wuduk sampai 3-4 kali, ambil sembahyang pun tak ingat berapa kali. Setiap waktu solat, kita boleh lalai, kita boleh alpa, maka kena semuk hati kita. Di mana hati kita, di mana Allah? Di dalam hati kita. Baik. Kan dah bagi nombor soalan tu, dia tanya tu dah. Kan? Rupa-rupa dia segan nak bertanya jauh. Satu. Assalamualaikum. Saya ada soalan berkenaan dengan solat. Macam mana nak dapat ketenangan dalam solat? Mungkin ada mindset yang boleh ditetapkan untuk bantu kita fokus dan tenang ketika solat. Mohon pencerahan. Baik. Sebenarnya di dalam kitab yang ditulis oleh Sa'id Hawa Al-Mustakhlis fi Tazkiyatul Anfus, satu kitab yang sangat baik, dan kitab ni telah diterjemah dalam berpuluh-puluh bahasa. Dia asalnya bahasa Arab. Sa'id Hawa ni seorang ulama sufi. Dia sangat terkenal dalam bab penulisan dan juga dalam bab tasawuf ini. Dan kita tak nafikan bahawa yang solat yang Allah Subhanahu Wa Taala betul-betul terima, iaitu solat yang khusyuk. Soalnya qad aflahal mu'minuna fi solatihim khashi'un alladzina hum fi solatihim khashi'un. Ini solat-solat yang Allah Subhanahu Wa Taala terima. Jadi kadang-kadang timbul persoalannya, khusyuk ni macam mana kita nak buat? Memang betul, kita tak nafikan bahawa kita nak khusyuk dalam solat kita A to Z ni satu yang sangat-sangat sukar. Sangat-sangat sukar. Sebab itulah ulama menyatakan bahawa ada ulama menyebut apabila kita solat secara berjemaah, salah satunya jawapannya, apabila kita solat berjemaah, maka
Jemaah saling cover di tempat kita lupa. Contohnya, saya baca Bismillahirrahmanirrahim di dalam keadaan khusyuk. Tapi Alhamdulillah Rabbil Alamin dalam keadaan lalai. Jemaah lain yang khusyuk tempat Alhamdulillah Rabbil Alamin telah menutup tempat saya lalai tadi. Begitulah berikutnya. Nah, ini satu pandangan ulama. Pentingnya solat berjemaah dapat cover tempat kita lupa. Sebab tu Nabi nak bakar rumah orang tak solat berjemaah. Untuk benda ni. Yang kedua, ke antara kaedah yang kedua, Said Hawa pesan kepada kita, maka hendaklah kamu kosongkan kepala otak kamu, melainkan dalam bab solat. Tutup telefon betul-betul. Kalau takdirkan ketika nak akad takbir, tiba-tiba terlintah kereta kunci ke tidak, baik pergi kunci. Kalau tidak, kita duk menjumpah ke Pak Imam ni. Baca kalau Allah pun, marah Pak Imam panjang sangat. Bimbang kereta Porsche kita parking kat luar. Pergi kunci kereta tu. Jadi makna dengan kata lain, ketika akad takbir, mana-mana yang boleh menyebabkan kita alpa, maka buang cepat-cepat. Buang jauh-jauh. Yang ketiga, maka yang Allah sebut, matikanlah diri kamu. Maksud dia kata, anggaplah ini solat yang terakhir dalam hidup kamu. Apa tu kalau malaikat mari jumpa kita, wahai sipulan-sipulan, Tuhan hantar aku kepada kamu. Mari dalam mimpi je ni. Mari dalam mimpi dia kata, esok mu nak mati. Mulalah ya Allah. Mula semua tak betul belaka. Duduk atas 3 sejidah 24 jam dan sebagainya. Begitulah anggapan dia sebut tadi. Apabila itu solat terakhir dalam hidup kita, sudah tentu kita akan laku yang terbaik. Yang keempat, antara dia sebut juga mafhum makna. Maka hendaklah makna yang dibaca tu hendaklah difahami setidak-tidaknya bacaan-bacaan yang asas. Bacaan yang asas. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira. Siapa wa ana minal muslimin. Tolonglah hafaz sedikit sebanyak. Tak faham harfin bi harfin pun setidak-tidak faham maksud umum. Wajjahtu wajhillazi fataras samawati wal ard. Maksud apa secara umumnya? Ta'auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa waladhdallin. Semua kita faham makna-makna. Baca surah-surah yang paling pendek sekali. Dia panggil surah-surah penyelamat, iaitu surah Al-Haqqumut Takadah ke bawah. Mana panggil surah penyelamat. Baca setidak-tidaknya tak tahu juga apa. Bacalah qul huwallah tu setidak-tidak tahu makna dia. Masa kita rukuk, subhanallah azim, maksud apa? Sami Allahu liman hamidah, maksud dia apa? Subhanallah a'la, maksud apa? Rabbighfirli warhamni, tuan-tuan baca tu kan? Ya Allah, dia punya maksud dia. Kalau tuan-tuan tahu tu, menggigil, memang belum kita. Maksud dia. Rabbighfirli warhamni. Ya Allah, ya Tuhanku, mengampun dosaku, merahmati aku ya Allah. Wajburni, tutup aib aku ya Allah. Warfa'ni, mengangkat darjat aku ya Allah. Warzuqni, membagilah murah rezeki aku. Warzuqni wahdini, bagi hidayat padaku. Wa'afini, bagi sihat padaku. Wa'fu anni, minta ampun sekali lagi ya Allah. Setidak-tidaknya kalau kita tak mampu, kita nak khusyuk seluruh solat kita, setidak-tidaknya makna-makna tempat-tempat tersebut tu boleh lekat sikit sebanyak. Ada ulama kata, setidak-tidaknya sebelum kamu bagi salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum, di situ kamu khusyuk, maka solat kamu dikira sebagai khusyuk. Ada ulama kata gitu. Tapi janganlah gitu, akad takbir sampai ke mereka, tak bagi salam khusyukkan diri. Tapi nak beritahu kepada kita bahawa nak khusyuk ni payah, tetapi ada kafiat-kafiat setidak-tidaknya ada tempat-tempat kita khusyuk. Baik. Okey, baik. Sekiranya saya terlupa niat iktikaf dalam masjid. Dia terlupa ni. Saya akui tak ramai yang niat iktikaf dalam masjid. Jadi kalau tak ketika dia naik, biasa dia niat iktikaf. Tiba-tiba sembahyang maghrib tu, Allahu Akbar, niat cantik sembahyang maghrib, siapa waladhdallin amin, kepala dia mari niat tak iktikaf. Tu dah tanda-tanda lupa dah tu. Tanda lupa. Boleh ke tak lintasan mari hati saya, aku nak niat iktikaf. Bagi pandangan saya, tidak jadi masalah. Sebab tidak membatalkan solat. Dan niat dalam hati tidak membatalkan solat kita. Dan dia tidak salah. Boleh. Dia sembahyang waladhdallin, tak niat iktikaf.
beribu hati kita aku niat i'tikaf. Jangan pula nawaitu i'tikaf. Ketika sembahyang tu pula ni mazhab mana pula? Sepatut lepas baca surah dia niat i'tikaf pula. Maknanya bagi saya tidak salah dan tidak membatal pun solat kita. Sebabnya perbuatan niat dalam hati tidak termasuk daripada perkara-perkara yang membatalkan solat. Baik, soalan-soalan yang begini yang kita nak, walaupun nampak dia simple, tapi dia boleh sedikit sebanyak kita boleh buat balik. Nah, makna mari 10 ustaz beritahu malam ni, boleh buat balik rumah satu pun saya dianggap sebagai berjaya. Okey, baik. Idza sahal musalli fi salatihi, hantar lagi tak apa. Saya boleh jawab, saya jawab, tak boleh jawab, to be continue. Nah, idza saha musalli fi salatihi wa tarattab alaihi sujud sahwi wa qabla salam saha wa tarad syak hal sajal lisahwi amullah fa alaihi sujud li anal asl al adamihi. Misalnya kata, jika seseorang itu maknanya sebelum dia bagi salam tiba-tiba dia was-was, adakah dia ni dah sujud sahwi atau tidak? Dengan syarat teman-teman, sebelum bagi salam. Sebelum bagi salam. Sebab kita dah bincang dulu. Kebanyakan ulama, majoriti ulama mengatakan bahawa tidak boleh kita masuk solat balik dengan tujuan nak dapat benda yang sunat. Kalau tak kedai kita lupa, saya ingat balik, ingat yang lepas. Kalau tak kedai kita tak baca kunut tadi. Nah, kita baca kunut. Nah, jadi sepatutnya sebelum sujud sahwi sebelum kita beri salam sujud sahwi. Kita terlupa sujud sahwi. Assalamualaikum, assalamualaikum. Sah tak solat kita? Sah, sebab sujud sahwi adalah sunat. Bukannya wajib, sunat. Tapi kalau sebelum bagi salam kita ragu-ragu dah sujud ke belum, maka kita kena sujud lagi. Sebabnya asal memang tak buat, walaupun hakikat kita dah buat. Tapi lepas assalamualaikum, assalamualaikum, kita ambil yang baru ni. Kita tidak boleh masuk solat balik semata-mata nak dapat benda yang sunat. Ini kita pegang yang prinsip itu. Walaupun ada ulama kata boleh, tapi majoriti ulama khususnya di dalam mazhab Syafi'i kata tak boleh. Baik. Sahul ma'mum idza kana shalah al-jamaah waqtar syakhs bil imam wa waqa al-ma'mum fi sahwi fi dhalik. Ini ada tempat-tempat yang isu-isu yang sedikit. Idza sahal ma'mum hala qurul imam ka an saha tashahhud awal falam yaqra'hu aw takallama nasiyan fala yalzimu sahwi ba'da salam al-imam. Ini ada juga ketika kita sembahyang maghrib misalnya hari ini. Kita sembahyang maghrib cantik, tiba-tiba imam tak ada masalah. Nah, imam duduk baca tasyahud awal. Imam baca, orang lain baca, tapi kita yang tak baca, terlupa. Ni sembahyang Jumaat ni, kita makmum. Kita tak ingat kita baca tasyahud awal ke tidak. Nah, jadi adakah selepas imam bagi salam, kita hok lupa baca tasyahud tadi, kena sujud sahwi ke atau tidak? Maka jawapannya adalah tidak, tak perlu. Sebab tugas kita ikut Pak Imam. Nah, melainkan benda yang rukun. Sebab apa dia kata? Al-imamu dhamin. Nabi kata. Ini hadis nombor 3. Hadis riwayat Ali Abu Daud, Ibnu Hibban. Okey. Maknanya Nabi kata al-imamu dhamin. Maknanya dia kata imam ini adalah penjamin. Maknanya kalau kita terlupa kita terlupa apa nama ni nak baca tasyahud awal sedangkan imam baca, kita tak baca, maka tak perlu kita sujud sahwi. Sebab Nabi kata imam ini sebagai penjamin. Itulah penat jadi imam. Tak faham betul. Ada setengah tempat berebut jadi pak imam. Sepatutnya berebut pakat lari. Takut jadi imam. Sebab dia jamin orang Melaka. Dah lah dia guna tenaga dia, baca suara dia pula serba-serbi dia. Hak mari lambat pula. Hak tak cukup ni gini begitu begini. Hak mana geng-geng masbuk. Hak mana tak baca tasyahud awal. Semua di bawah kepala, atas kepala pak imam. Imam tanggung Melaka. Okey, baik. Assalamualaikum Ustaz. Kalau kita dah berniat nak ke masjid solat berjemaah, tapi masa nak solat lupa makna sebut makmuman, sah tak solat berjemaah kita? Itu saya sebut dah tadi. Nah, sebab itulah turun daripada rumah, kita nawaitu dengan nawaitu yang cantik. Betul kan ni? Aku mari sembahyang maghrib ni semata-mata nak solat berjemaah. Nah, sebab apa? Apabila kita ada niat sebegitu, maka dia mengukuhkan niat kita kalau timbulkan ragu-ragu. Kalau ragu-ragu, cerita ragu-ragu. Tetapi kalau dia mari masjid dan dia yakin dia memang tak niat makmuman lillahi ta'ala, solatnya sah ke tak tuan-tuan? Solatnya sah. Jumaah tak dapat. Itu mengikut kitab-kitab mazhab Syafi'i. Tapi Ustaz, apa cerita dia Ustaz tak sebut makmum tak ikut, tak niat makmum ni? Kalau Pak Imam tak niat imam, apa cerita? Mak imam tak niat jadi imam. Nah, adakah kita ni
solat makmum berlaku sah berlaku tak sah? Tak ada masalah. Pak imam tak dapat pahala Jumaat, hak lain dapat pahala Jumaat. Nah, ada hakik adil tu. Okey, boleh lah. Saya harap yang apa nama ni, yang tanya soalan ni boleh faham. Solatnya sah tapi pahala Jumaat tak dapat. Tapi kena ingat, sembahyang Jumaat batal. Sebab sembahyang Jumaat syarat dia mesti kena ikut imam, mesti kena ada niat makmum lillahi taala. Baik. Oh, dia kena buat lagu ni rupanya. Kalau disuruh akak tangan nak tanya, tak nak tanya. Ni soalan ni bukan soalan tak cerdik ni. Soalan cerdik ni. Soalan ramai orang tak tahu. Kalau niat kita untuk solat zuhur, tapi tengah-tengah solat terlintas lafaz niat tadi tersilap sebut untuk solat asar, kena start balik ke? Bertembung di antara lafaz dengan hati, maka menang hati. Menang hati. Contoh sembahyang maghrib tadi. Masa sembahyang maghrib tadi. Ni sembahyang maghrib tadi. Nah, kita hati kita niat sembahyang maghrib, sah dah solat. Mulut niat sembahyang raya, tak sabar nak sembahyang raya, niat sembahyang raya dah. Contoh kita kata, solat kita sah tak? Sah, tak ada masalah. Dia pakai hak hati, bukan pakai hak mulut. Nah, sama juga dengan isu hak tanya tadi. Tapi kena ingat, tapi kalau mulut kita niat maghrib, tapi sembahyang maghrib tadi, tapi hati kita niat sembahyang sunat istisqa, misal kata batal solat, tak boleh, kena ulang balik solat tersebut. Okay, baik. Assalamualaikum. Kadang-kadang bacaan Jumaat bersebelahan waktu Fatihah, rukuk, tahiyat agak kuat hingga dia agak terganggu. Hak ni masalah ni. Ada juga hak jadi makmum yang sembahyang agak kuat bacaan dia. Sebab apa? Tak boleh ustaz. Kalau saya baca perlahan sembahyang saya tak khusyuk, habis huru-hara ke mu nak khusyuk seorang. Tak boleh. Hukumnya haram. Haram hukumnya. Solat sah. Tapi hukumnya haram. Misal kata, dia baca kuat, Bismillahirrahmanirrahim. Dah baca lambat. Lepas tu pula, tajwid kita pukang. Hak sebelah ni untuk guru tajwid. Untuk menyapa. Sebelah aku dah baca kuat, tajwid dia tak pukang baca. Jadi dia pun, orang sebelah-sebelah ni, dia dah baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kawan dia baca kuliah ayul kafirun. Tengok, Yasin wal Quran hakim. Habis huru-hara orang. Maka hukumnya adalah haram. Haram hukumnya tersebut. Dan wajib kita kena tegur orang tersebut. Sebab apa? Dia mengaji itu habis. Sebab apa? Dia dengar ustaz kata, apabila seseorang sembahyang, wajib kena baca, dengar di telinga dia. Kalau telinga dia tak berapa jelas. Dia baca Fatihah sebab nak dengar telinga dia, kat pintu sana pun dengar lagi. Maka maksud dia suruh dengar kat telinga, bukannya Bismillahirrahmanirrahim dengar kat telinga begitu. Maknanya kita kena sedar bahawa kita sedang melafaz. Bukan kita main baca. Kadang-kadang sebab Fatihah ni bacaan harian kita. Dan kita pun baca, kadang-kadang mulut tak gerak pun, hati kita tolong baca. Batal sembahyang. Sebabnya Fatihah rukun qauli, wajib dibaca dengan lidah. Yang kita sebutnya kali kan, lafaz rukun qauli 13 ni, takbiratul ihram 1, Allahu akbar. Nombor 2 Fatihah. Ni sapawaladdallin. Wajib kena lafaz. Hak lain tu kalau mulut gerak, hati baca tak apa. Ni jangan. Yang ketiga, tasyahud. Tasyahud pula, pecahan dia pula. Tasyahud at-tahiyat termasuk selawat. Tapi kama sallai ta'ala Ibrahim wa ala Ibrahim, kita nak baca hati, silakan. Solat kita tetap sah. Tapi tahiyat jangan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yang kanan yang pertama, wajib kita nak lafaz. Hak kiri, tak apa. Jadi kita faham lah. Mana hak kena lafaz, sekarang tak lafaz. Jadi maknanya, kalau kita baca dengan kuat, boleh mengganggu jemaah belakang. Hukum adalah haram. Dan maknanya, tak boleh dosa lah. Dia katanya haram, ustaz. Haram ni dosa tak? Ada haram dapat pahala ke? Semua dosa lagi. Okey. Tak ada dah. Okey, saya pergi lagi. Idza saha imam fi salatihi falzim ma'mum hukmus sahw. Tak ada cerita tadi. Kalulah makmum yang terlupa tak baca tasyahud awal, sedangkan imam baca, orang lain baca, cuma dia ghalib tak baca. Jadi maknanya hukumnya makmum tersebut tak payah sujud sahwi. Jadi sujud apa dia tahiyatnya ditanggung oleh pak imam. Berat tugas imam tuan-tuan. Sekiranya berlaku sebaliknya, idza sahal imam fi salatihi, imam pula yang terlupa baca tahiyat. Tak tahu tahiyat awal. Mana orang dengar? Orang tak dengar apa? Dia kata fayalzimul ma'mum hukmus sahwi li anna ma tahammal imam sahwi makmum. Tapi kalaulah imam tu duduk saja sujud tahiyat awal tapi tak baca, maka hukumnya tak baca.
Jadi kalau imam tak baca benda-benda yang sunat tadi, maka imam sujud sahwi pada hujungnya, maka wajib kita sebagai makmum ikut imam tersebut sebagaimana hak kita bincang pada minggu sebelum-sebelum ni. Imam untuk diikuti, melainkan perkara yang membatalkan solat. Wallahu a'lam bissawab. Kita pergi lagi. Wa idza sajada al-imam lis-sahwi lazima ma'mum muwafaqatahu fihi fa in taraka muwafaqatahu amadan batalat salatahu. Kena ingat disebut tadi, mana-mana imam yang buat maka wajiblah bagi makmum tu buat. Kalau dia mukhalafah, tak ikut imam tersebut, maka batallah solat makmum tersebut. Wa sawa arful ma'mum sal imam aw la ya'rifu. Dan apabila imam tu sujud sahwi, walaupun kita tak tahu sebab apa imam sujud sahwi, maka menjadi kewajipan untuk kita sujud. Nah, kalau imam tak baca kunut je lah. Sami Allahu liman hamidah, pergi sujud. Apa tu? Rakaat kedua, sepatut at-tahiyat, naik atas. Jelas tak imam tak baca. Tapi yang jadi isu sekarang ni, imam contohnya tahiyat awal. Dia duduk tahiyat awal, kita ingat dia baca. Rupa-rupa dia tak baca. Kita tak tahu pun dia tak baca. Tiba-tiba ujung nanti imam sujud sahwi. Maka menjadi kewajipan untuk kita sujud sahwi. Sama ada kita tahu imam tu maknanya imam tu baca jelas atau tidak. Isu yang kedua, sekiranya kita ikut orang semayang seorang. Kita mari ke masjid, kita semayang lambat, semayang asar tadi. Dan naik-naik masjid, tengok-tengok ada orang semayang. Kita pun cepat-cepatlah pergi ikut pak imam tersebut. Tepuk, kita Allah, kita tepuk belakang, ikut tak imam tersebut. Sedangkan orang semayang seorang tu rakaat ketiga dah, semayang asar. Dan dia tinggal tahiyat awal tanpa diketahui oleh makmum yang ikut tadi. Kalau makmum ikut daripada awal tak ada masalah. Ni sekarang ni makmum ni ikut tengah-tengah. Dia tak tahu apa yang berlaku sebelumnya. Tiba-tiba sebelum imam tu bagi salam, dia sujud sahwi. Kita kena sujud sahwi ke tak? Wajib juga kita kena ikut sujud sahwi. Sebab imam tu untuk diikuti sebagaimana saya nyatakan sebentar tadi. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Bagaimana pula hukumnya sekiranya seorang makmum, seorang imam, dia ni sujud sahwi sekali je. Ada juga imam sujud sahwi sekali. Sepatutnya sujud sahwi ni apa namanya 2 kali. Agak-agak tu imam tu penat kan, duduk kat bendang lama-lama, dia confused. Dia ni sujud sejadah ke sujud sahwi? Dia sujud sahwi sekali. Jadi lepas tu sujud sahwi tu imam tak sujud-sujud. At-tahiyat, makmum tak tunggu je. Imam baca tahiyat. Imam pun assalamualaikum. Bagi makmum dia kena sujud sahwi sekali lagi untuk cukup 2 kali. Tapi dengan syarat, maka kenalah imam tu maknanya sesar bagi salam yang pertama. Tapi kalau makmum tak nak sujud sahwi sebab nak ikut imam, walaupun imam sujud sahwi sekali, batal tak makmum tersebut? Tak. Perkara tersebut adalah sunat tapi makruh dia berbuat demikian. Seolah-olah dia memain-main tentang hukum. Sama juga hukum yang saya cerita sebelum ni. Imam tak baca kunut. Kita mari rakaat kedua. Kalau kita mari rakaat kedua, imam tak baca kunut, lepas tu sepatutnya imam tak sujud sahwi, imam tak sujud sahwi. Jadi apabila imam sujud sahwi, imam assalamualaikum, kita tambah naik 1 rakaat sebab kita tak cukup 1 rakaat sebelum bagi salam. Sunat bagi kita untuk sujud sahwi walaupun yang lupa tu pak imam, bukannya kita. Itu bezanya tuan-tuan, kita orang belajar ataupun dengan orang yang tak belajar. Tuan-tuan yang dikasihi, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Satu lagi masuk. Adakah perlu untuk saya mufarraqah solat saya apabila saya dapati imam tersebut membaca Fatihah dengan bacaan yang tidak betul ataupun dia membaca surah dengan cepat dan tajwidnya adalah salah? Okey, ada 2 soalan di sini. Okey. Untuk kita yang mahir dengan hukum tajwid, saya beritahu dah, imam dia ada 3 jenis pertembungan. Kalau dalam satu masa, siapa hak layak jadi imam? Imam rawatib ni, imam ni dah ditemu duga oleh pihak-pihak, biarkan dia. Kalau tu imam, kata tu imam biasa ni, ada 3 orang. Satu tu imam bacanya sangat terbaik, 90 markah, 95 markah dan ke atas.
Imam kedua, imamnya baca baik juga, 80 dah ke atas. Cuma ada yang lebih baik daripada dia. Siapa yang sepatut jadi imam? Yang terbaik sepatut jadi imam. Tapi tidak salah kalau imam yang nombor 2 tu untuk jadi imam kepada yang terbaik. Sebab dua-dua tu baik. Tak apa. Yang tak bolehnya, imam nombor 3. Imam nombor 3 bacanya out. Nah, tajwid tak tahu ikhlaq mana, tak tahu idgham mana, tak tahu ikhfa mana, ikut suka. Dia baca ni, awak belajar mazhab mana? Mazhab ikut suka. Dia baca ikut dia. Jadi, kalaulah ada imam sebegini, maka hukumnya adalah tak boleh imam nombor 3 tadi jadi imam. Batal solat kita dan wajib ketika itu kita niat mufarraqah. Tapi kalau imam itu salah pada bacaan yang bukan pada Fatihah, maka tak perlu kita mufarraqah. Tapi saya sebut banyak kali dah, kalau kita nak mufarraqah pun kena jagalah adab-adab dia. Jaga adab-adab dia, sebabnya kita ni walaupun kita dalam bab ibadat, kita pandai misalnya kata tak boleh kita nak mufarraqah begitu saja, kadang-kadang dia akan menimbulkan fitnah yang tidak baik dan timbul perkara yang tidak baik, dan benda ni akan menyebabkan kita jadi berpecah dan sebagainya. Dan kita mungkin kita pandai, tapi bukan yang ahli yang betul-betul bagi kepada orang yang layak untuk menegurnya. Bukan kita main langgar saja. Nah, itu juga ada di kalangan kita yang gopoh dalam bab tegur menegur ini. Wallahu a'lam bissawab. Apa yang baik daripada Allah, apa yang kurang kelemahan saya sedikit. Sebab saya sambung ni, dia akan jadi panjang. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Ya muallimal Ibrahim al-hikmata 'allimna, ya mufahim Sulaiman fahimna, fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukma wa ilma wa sakharna ma'a Dawul al-jibala yusabbihna wa at-tayr wa kunna fa'ilin. Ya Rabb Sulaiman, ya Rabb Ibrahim, Musa wa Isa wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhrijna min dhulumatil jahli wa nisyan bi rahmatin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatin. Allahumma nawwirna bi nuri ilmik wa ab'ina nisyan bi rahmatin. Allahumma rzuqna fahman bi mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa al-muslihin wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله